Jadi intro saya untuk pagi ini apabila kita membincangkan persoalan pengurusan keuangan bijak, yang pertama sekali apa yang berlaku hari ini adalah kita dapati bahawa kemampuan perancangan kewangan di kalangan umat Islam adalah tersangat rendah berbanding negara-negara maju. Jadi kalau kita lihat statistik yang diberikan oleh EPF yang saya dapat daripada mereka adalah dalam sekitar 30% sahaja financial literacy ataupun kebijakan atau kemampuan merancang keuangan di kalangan rakyat Malaysia. Maka tanpa tuan-tuan faham tapi saya dapat maklumat dan data ini, maka kerana itu EPF dia ada sikit ketakutan dan kebimbangan apabila nak meluluskan iSinar. Memang betul itu adalah duit tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia punya mandate adalah untuk menyediakan semua para pekerja agar ada duit simpanan di hari tua berdasarkan kepada jangka hayat lelaki dan wanita di Malaysia dalam umur 79 dan perempuan 80. Jadi dia pun kira daripada pencen sampai kepada umur jangka hayat tadi perlu ada dalam sekitar 250,000 kalau tak ada sumber-sumber lain, kalau duduk saja. Jadi atas sebab itu dia nak target benda tu sebagai dia punya objektif KPI. Jadi apabila sampainya COVID ini, maka semua orang nak perlukan cash. Dia tak ada masalah nak bagi, tapi dia risau kerana data yang dia punyai menunjukkan financial literacy tersangat membimbangkan dan orang kita agak mudah ditipu oleh pelaburan skim cepat kaya, dan kalau mereka masuk dalam dunia saham pun mereka tak cukup rajin untuk membuat kajian. Jadi dalam dunia saham memang boleh dapat buat duit, tetapi dia perlu rajin dan perlukan determination yang cukup. Kalau main malas-malas, letak-letak lebih kurang nak untung, dia tidak berlaku tuan-tuan. Jadi atas sebab itu ada kebimbangan di situ, maka dia pun letaklah beberapa syarat. Maka jadi isu politik, habis semua hancur lah. Jadi saya bukan nak ulas isu itu sangat, saya nak ulas itu sebagai intro menunjukkan financial literacy dalam tahap membimbangkan. Kerana itulah mengikut data statistik Agensi Pengurusan Kredit Kebangsaan AKPK yang membantu rakyat Malaysia bila mana dia ni dalam keadaan muflis ataupun hampir muflis. Mereka ada konsultan mereka yang membantu. Mereka keluarkan statistik juga yang menunjukkan bahawa nombor satu yang menjadikan ramai orang tenggelam dalam hutang dan sebahagiannya muflis adalah kerana tidak mempunyai ilmu pengurusan keuangan. Dia saling bersilih ganti. Antara yang nombor satu ada biasanya adalah kerana medical expenses, pengurusan pembiayaan biaya kesihatan, ataupun disebabkan tidak mampu pengurusan keuangan. Jadi ini adalah masalah yang benar-benar berlaku. Tapi biasalah kita nak buat program, dia tidak cukup kuat untuk menarik minat ramai. Jadi kita pun buatlah sekadar yang termampu. Macam hari ini, peserta yang berdaftar adalah dalam 60 lebih. Jadi hari ini dah masuk dalam 50 orang, Alhamdulillah. Jadi kita buat dengan kos yang mampu milik sebab kita nak share the knowledge supaya tuan-tuan masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan harta mampu, sebab bulan Ramadan kita tend untuk belanja lebih. Nak raya kita mungkin nak belanja lebih yang ada kalanya di luar kemampuan kita. Dalam keadaan banyak yang kena potong gaji, banyak yang kena buang kerja pada ketika ini, maka macam mana nak buat hutang lagi. Jadi saya rasa benda ni kita nak bantu masyarakat kita. Jadi kami pun jemputlah Puan Aisyah. Puan Aisyah ni adalah seorang pengurus keuangan yang bertauliah, dan beliau sendiri pun telah membuktikan beliau dengan keluarga pun adalah boleh kata financial freedom punya orang lah, kan. Jadi beliau akan kongsikan ilmu yang beliau amalkan untuk dirinya dan juga yang biasa beliau teach dan consult orang ramai yang merupakan klien mereka. Jadi beliau bermurah hati hari ini
menerima jemputan kami walaupun kos yuran RM10 satu peserta. Jadi orang profesional biasanya ada kos yang tersendiri. Jadi beliau sanggup untuk menerima walaupun dengan kos yang begini rendah, yuran yang begini rendah. Jadi jazakillah khairal jazak lah daripada pihak kami. Dan kemudian saya nak kongsi sikit juga, apabila kita membincangkan persoalan pengurusan keuangan, kita nak tekankan bab halal, yang mana saya suka untuk bawakan apabila kita dah hampir masuk bulan Ramadan, bulan syaitan ni diikat ni, iblis ni. Jadi saya harap dia dapat kita memberikan keinsafan, kerana pada bulan nak masuk bulan Ramadan ini malaikat akan banyak menyeru kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Maka malaikat akan menyebut pada awal bulan Ramadan, iaitulah disebutkan ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebajikan dan kebaikan dan amal soleh, mari tampil ke depan. Inilah waktu kamu nak raih sebanyak-banyaknya manfaat. Ya wa ya baghiyal syarr aqsir, dan bagi mereka yang masih lagi leka dengan pendapatan yang haram, perbelanjaan yang haram, yang hutang yang haram, ada itu ini, aqsir, maka Nabi kata begitulah seruan malaikat, cukuplah. Cukuplah. Bila lagi nak sedar? Cuba tuan-tuan pejam mata, fikirkan apa yang ada di sekeliling ni. Kalau kita tak buka mata dan terus mati, apa yang kita bawa dekat akhirat, tuan-tuan? Cuba kita sama-sama fikirkan. Apa yang akan kita bawa? Gahnya kita, gelarannya kita, kereta, rumah, anak, isteri, suami, semua akan kita tinggalkan. Ketika itu, amal kita yang akan bersama-sama dengan kita. Maka kerana itulah, saya fikir, tuan-tuan, saya seru untuk fikir bahawa kita jangan terlalu leka sampai tak belajar bab halal haram dan juga pengurusan yang betul, sebab pengurusan yang salah membawa kepada musibah agama juga. Jadi jangan tuan-tuan rasa ni nak cerita halal haram ke, nak cerita teknik nak urus. Teknik nak urus itu berkait dengan halal haram. Ya? Sebabnya Nabi pernah sebut kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampirlah kefakiran membawa seseorang itu menjadi kafir. Nampak? Dan Nabi sebut dalam satu lagi hadis bahawa Nabi ajar kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, wal kufr. Ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, daripada dosa dan juga hutang dan juga kekufuran. Maka para alim ulama menguras sebab apa digabungkan hutang dengan kekufuran, dengan masalah-masalah yang besar ini. Kerana dia boleh menjadikan seseorang itu menghadapi masalah akidahnya. Ya, kerana kebelengguan hutang, seseorang boleh membunuh diri. Seseorang boleh menjual maruahnya. Seseorang itu boleh menjadikan dia hamba kepada seseorang yang berduit. Lalu hilang segala-gala pertimbangan akal dan agama apabila sudah ditakluki oleh orang yang mempunyai harta, iaitulah alung sebagai contoh. Tuan-tuan dengar ke ni, tuan-tuan? Boleh dengar ke penjelasan mukadimah saya ni? Dengar ke? Takut saya bercakap seseorang kat Zoom. Jelas, terima kasih. Ya. Jadi saya harap kita tuan-tuan boleh tumpukan pada hari ini supaya kita dapat elakkan daripada masuk dalam yang Nabi ajar kita juga. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan-Mu daripada tenggelam di dalam hutang dan berada dalam kekuasaan orang yang tidak sepatutnya ke atas kita. Bayangkan. So jadi Nabi ajar kita supaya tidak tenggelam di dalam hutang. Apa maksud tenggelam dalam hutang? Ini panjang ceritanya, tapi mudah cerita ialah liability lagi banyak daripada aset dalam bahasa moden. Iaitulah tanggungan lagi banyak daripada
aset dan kebolehjanaan harta. Lalu ini menjadikan seseorang itu kalau ada masalah satu sumber keuangan dia, dia jadi tak mampu untuk menyelesaikan urusan asasinya pun tak mampu. Jadi ini akan menjadi masalah yang besar. Makan masalah, minum pun ada masalah, pakai masalah, sewa masalah, kena buang daripada rumah sewa dan seumpamanya. Jadi homeless, dan bila homeless, ibadat jadi sukar. Ibadat jadi sukar, jadi penerima, tidak menjadi pemberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Sebab itu kita nak jadi tangan atas, bukan tangan bawah. Ya. Baik, saya bawa satu lagi, satu hadis. Minta maaf saya tak sempat nak sediakan dalil-dalil tadi sebab banyak sangat nak masukkan kan. Jadi saya bawakan satu lagi yang ini. Yang ini, tuan-tuan boleh nampak ke? Dekat slide saya. Boleh okey, saya rasa boleh kot okey, boleh nampak slide Ini adalah satu hadis yang penting yang orang kita jarang mungkin tahu, saya tak pasti. Iaitulah Nabi SAW pernah bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Okey, panjang hadis dia. Allah suka yang baik elok dan tak akan terima kecuali yang baik lagi elok. Ya. Maka Nabi pun lepas tu bagi satu ayat Quran, kemudian Nabi pun thumma zakara rajulu yutilu safar. Nabi cerita, ya tuan-tuan nak ambil nota ni, snap gambar tuan-tuan, snap gambar. Ingat selesa, ingat snap gambar. Ya. Sebab kita tak ada slide, saya tak ada slide. Ini adalah 1-2 page yang saya masukkan Iaitulah Nabi cerita pasal seorang lelaki yang melakukan musafir dalam perjalanan jauh dengan keadaan kusut dan berdebu ni. Ash'ath aghbar, berdebu. Yamuddu yadaihi, diangkat dua tangan dia. Ila sama, ke langit. Lalu berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Tuhan, Ya Tuhan. Wa mat'amuhu haram. Apa cerita dia ya Tuhan tu? Kita berhenti kat sini. Maksud dia tuan-tuan, Nabi nak cerita seorang lelaki ni dia dalam keadaan yang ada added advantage untuk dia punya doa makbul. Iaitulah antaranya yang boleh memakbulkan doa dalam situasi apa? Musafir, antaranya dalam keadaan kita mengangkat tangan, antaranya kita memulakan dengan merintih kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab. Itu semua added value dan features untuk memakbulkan doa. Tetapi malangnya Nabi kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, makan yang dia dimakan mungkin tak ada logo halal, mungkin tak sembelih. 1, 2 benda tu ada logo halal tapi beli dengan duit haram, sama saja. Wa mashrabuhu haram, minuman dia pun sama. Wa malbasuhu haram, pakaian dia pun haram. Wa ghudhiya bil haram, ataupun masa dia kecil mak bapak dia tak pernah endah hukum-hukum, lalu mak bapak dia bagi dia makan daripada sumber ataupun pendapatan yang haram. Ya. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin akan doanya dimakbulkan. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. So jadi di sini saya nak bagi kesimpulan pada para peserta bahawa hubungan di antara pendapatan harta yang menjadi makan, minum, pakai, bukan makan minum saja. Makan minum selalu orang cakap satu hadis yang masyhur, iaitulah apa nama tu, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang terbena daripada sumber yang haram, neraka lebih layak untuknya. Tapi dalam konteks ni Nabi jelaskan not only about makan minum, tapi ada bagi contoh the most important benda yang selepas makan minum adalah pakaian asasi kita. Termasuklah rumah, termasuklah sofa, termasuklah katil. Gitu tuan-tuan. Ada kaitannya urusan harta dan penggunaan semasa harian kita dengan ibadat kita. Itu maksud saya. Dengan ibadat kita. Kalau ibadat kita nak tak ada masalah, kita kena ambil berat pasal sumber pengurusan keuangan kita dan seumpamanya, tuan-tuan. Ini yang pertama. Yang kedua,
Iaitulah kenapa kita perlu urus wang dengan betul. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, iaitulah man ba'a daran aw aqaran falam yaj'al thamanaha fi mithlihi kana qaminan an la yubaraka lahu fih. Ya, artinya sesiapa yang menjual hartanahnya atau rumahnya dan kemudian tidak menjadikan harga yang diperolehinya pada penggunaan yang setara dengannya, kerana kaminan hampir-hampir pasti tidak diberkati pada urusan itu. Jadi sebab itu kita nak bawakan kepada tuan-tuan Elza Syariah Solution, syariahscreener.com. Kita bawakan program ini supaya kita hayati hadis ini dan amalkan secara praktikal, bukan hanya anggap sebagai filosofi, tapi secara praktikal. Tuan-tuan faham? Ya? Jadi kita harap tuan-tuan boleh tumpukan perhatian sebaik mungkin kepada Puan Aisyah. Beliau sudah berpengalaman untuk cover pelbagai jenis topik. Jadi insya-Allah beliau akan memberikan pengisian kepada tuan-tuan. Jadi saya kira yang last kali, bila kita ada duit yang haram, kita tak boleh nak enjoy duit tu tuan-tuan. Sebab hak milik bukan pemilikan kita. Atas kerana itu, tuan-tuan kena bersihkan. Kena bersihkan. Ada orang kata, Ustaz, kalau nak bersihkan, penatlah, banyaklah kita punya usaha dulu nak dapat, tiba-tiba hilang begitu saja. Allahu Akbar, rasa macam tak mampu lah. Kan? Bayangkan jawabnya begini. Bayangkan jawabnya, kalau tak mampu, kena sebab dalam alam barzakh nanti. Itu je jawab dia. Sebab itu, bab duit, bab harta, dia berkait dengan iman kepada hari akhirat dan kepada Allah khususnya. Maka kerana itu memang sangat susah nak mengajak orang membersihkan harta dia. Bayangkan simpanan syariah hanya masih ada 89.2% lagi umat Islam masih lagi ambil tak endah je. Mereka tak pindah pun daripada simpanan syariah. Padahal setiap tahun bermula tahun 2017, dividen yang mereka terima lebih kurang 60 ke 70% tidak halal. Maka tak boleh dimakan, kena dibersihkan. Maka setiap tahun sebenarnya dividen mereka kurang daripada kurang daripada 2%. Kerana pembersihan yang diperlukan, yang diwajibkan. Tuan-tuan janganlah bising pula kenapa tak buat tukaran atau automatik. Ini cerita tuan-tuan nak masuk syurga, janganlah malas sangat tuan-tuan. Bila mana kita nak masuk syurga, kita kena usaha. Jangan harapkan aku nak masuk syurga, kenapa tak buat automatik je aku masuk syurga? Ayo, kita nak masuk syurga pun nak suruh orang tolong bawa. Amatlah malas cerita-cerita ni ke? Adakah kita ni terlalu malas tuan-tuan? Buatlah sendiri supaya kita lain kali ubah fikiran, tak boleh salahkan orang. Bila kita suruh orang buatkan automatik, nanti kalau ada masalah kita nak salahkan orang saja. Jadi cuba take the responsibility, kita ubah sendiri. Buat secara online dekat iAccount saja. Contoh, itu bab simpanan EPS saja. Belum lagi pelaburan-pelaburan tuan-tuan yang lain yang belasah saja beli saham tak patuh syariah, simpan kat fixed deposit yang telah difatwakan oleh bukan ulama Malaysia saja, ulama antarabangsa sebagai tidak patuh syariah. Kena dibersihkan. Macam mana nak bersihkan? Kena ada, boleh buat secara lamsam, boleh buat secara gradual. Jadi kalau tuan-tuan nakkan perbincangan, tuan-tuan boleh kontak kami dekat Elza Syariah Solution. Kita boleh solong sama-sama, ada satu majlis consult in person, one by one. Kita boleh sediakan sedikit waktu, tapi itulah, kita pun taklah banyak sangat tenaga tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan boleh kontak untuk membuat pembersihan. Ya. Baik. Jadi untuk itu kalau tuan-tuan ada contohnya dekat sini, nanti admin akan bagi link ni. Link dia. Okey. Ini link dia. Kat sini tuan-tuan pergi dekat My Class, cari instructor nama Elza Syariah Solution. Ya, pergi dekat sini, dekat My Class ni.
myclass.com. Saja saya tengok Coinbase tadi sebab dia nak pergi IPO. Kan dekat sini cari instructor name, cari syarikat Elza Syariah. Senang saja. Kan? Cari tekan situ. Nanti akan jumpa Elza Syariah. Instructor Elza Syariah, nampak ni. View. Tekan view. View boleh tengok event program kami yang terdekat. Ni ada yang saham dan patuh syariahnya. Saya akan cerita juga cara nak dapat income melalui saham supaya kita ni tak asyik menempah kerugian sajalah tuan-tuan dan juga pergi ke haram. Jadi saya terpaksa step in supaya ada alternatif yang cerita bab substance dan juga patuh syariah. Itu saja. Kemudian petang ni pun kita ada satu program Candlestick Chart Pattern Volume dengan Trend. Saya intro juga Tuan Izrul yang berlesen yang akan bertauliah yang akan menceritakan. Dan ada yang siapa nak pergi serius, dia boleh pergi kepada intermediate 1.0 dia, tapi better dia masuk sini dulu. Lepas tu dia ada intermediate 2.0 sambungan dia. Ya. Dan juga hari ni yang program lah dah habis. So, jadi boleh pergi kat sini untuk program-program kami. Untuk hari ni tuan-tuan, saya bagi beberapa diskaun lah untuk tuan-tuan. Untuk program yang bernilai lebih RM50, semua kita ada diskaun. Tuan-tuan masukkan kod. Masukkan kod begini. Sekejap, saya try dekat sini. Buy ticket. Okay, buy ticket. Sekejap. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah daftar tadi kan. Kemudian tuan-tuan masuk dekat sini macam ni tadi. Tuan-tuan katalah sini buy ticket. Kan dia keluar macam ni kan? Dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni, tuan-tuan pergi kat promotion, tuan-tuan tekan 10 huruf besar APR. 10 April. Itu promo code kita yang sah sehingga tapi program ni program petang ni. Tuan-tuan lambat tak sempat lah, pukul 12 kita tutup dah yang ni. Tapi program lain masih standing sampai pukul 6 petang. Kod ni akan hidup sampai pukul 6 petang. Jadi tuan-tuan tekan verify. Tuan-tuan tengok dia sudah pun ada diskaun 15%. Diskaun original price, ini discount price. Tuan-tuan pun boleh buy next, boleh tekan buy. Jadi ini adalah diskaun kepada semua program kita yang bernilai lebih RM50. Ya, lebih RM50. Jadi kalau tuan-tuan nakkan consultation tadi, tuan-tuan pergi dekat sini services. Kita ada live recording. Ialah mahal lah sikit sebab kita pun tak larat juga tuan-tuan kan. Jadi perbincangan kalau nak stock investment, ada stock market, ada kat sini. Yang ini contoh lah, yang ini tak ada, yang ini contoh, jangan ambil yang ini. Yang ini contoh, yang ini kita lupa nak delete. Ya. Jadi kejap lagi admin delete yang baru dua ni kan. Jadi kalau Islamic Commercial Transaction, nanti kita masukkan. Kalau ada satu tampik Islamic Commercial Transaction, yang itu untuk bincang pasal pembersihan dan seumpamanya. Ya, boleh kita buat online dan kalau nak jumpa depan-depan pun boleh juga, kita kena check jadual kita dekat sini. Ataupun kalau tak pergi kat Elza, pergi kat saya punya pun okey. Cari dekat sini, cari nombor 8 saya punya. Boleh juga dekat saya punya. Kat Elza pun boleh, cari instructor nama saya pun boleh. Pergi dekat sini. Part ni ada Islamic Capital Market, ada Applied Contract, ada Islamic Finance, Community Murabahah. Ni Commercial Transaction, Islamic. Yang ini, Islamic Ruling on Commercial Transaction. 30 minit cukup lah. Kita bincang macam mana nak bersihkan data tuan-tuan. Ya? Jadi bolehlah tuan-tuan ambil yang ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagi siapa yang minat yang saham-saham ni, tuan-tuan juga kita galakkan untuk cuba features yang ada dekat syariahscreener.com. Berita-berita semua percuma untuk tuan-tuan baca, tapi kat sini juga untuk tuan-tuan dapat idea saham macam mana nak analisis, kita ada dekat sini. Semua saham-saham yang ada potensi, dia automatic secara algoritma masuk kat sini. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh cari kat sini, top glove ke apa. Jadi kalau yang ada ni, tuan-tuan tengoklah one by one. Tengoklah contohnya, tuan-tuan tengoklah apa nama tu, Oka ke kan.
Tengok saham ni, tuan-tuan tengok chart dia, boleh dapat Gantt chart, boleh tengok profile dia buat apa, ada kita buat interpretation kepada technical dengan fundamental, boleh tengok dia punya income statement quarterly, tengok profit margin, boleh tengok dividend, boleh tengok peer analysis, kita comparekan dia punya net profit dengan yang sesama sektor dengan dia. Macam tu. Jadi kita boleh tengok lah, tengok dia dengan KTG, dia dengan Malaysia Cement. Ini semua sektor yang sama dengan dia. Dan boleh tengok di quarterly report. Ya, dia banyak lagi lah function ni. Function ni semua tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube. Nanti admin bagi link YouTube, saya terangkan 2 jam pasal Syariah Screener. Saya tak sempat nak terangkan sekarang. Tapi lepas tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh buat decision segera. Sama ada tuan-tuan nak join ataupun tidak. Tuan-tuan boleh subscribe dengan di sini. Ya. Sekejap.